Mari apa kata? Pak Izzah ke Rawizah ni. Izzah lah. Siapa lah? Zahka siapa kan? Kucik tang mana ni. Kan? Supaya kita ni adalah sikit pahaman kita tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustazah, saya cuba. Cuba. Okey. Sebenarnya join kelas ni baru je kan. Tapi kan kalau juga baca-baca buku ni daripada yang pembacaan tu yang ikut-ikut kelas yang lepas-lepas ke mana kan. Tapi yang ingatkan cerita. Kiamat pasti datang. Pasti datang. Pengaruh Dajjal, fitnah Dajjal pasti datang. Nak elak tak boleh. Kan? Pasti datang. Kemana kita pergi pun tak berdepan dengan dia secara direct, tapi fitnahnya kita dah boleh nampak dah sekarang. So, daripada situ apa yang perlu pada kita benteng diri kita. Benteng diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi kalaupun kita tak tahu Dajjal tu macam mana, kita tak jumpa lah Dajjal ni kan sekarang ni kita tak jumpa lagi kan. Gambaran tu dah ada. Tapi ejen dia tu kita dah boleh nampak lah tanda-tanda ejen dia macam maksiat, macam orang kata berlaku secara terbuka. Dan menurut ustaz, apa nama ustaz orang Arab tu, dia tulis buku lah, risalah, dia kata LGBT. Kalau dulunya disembunyi-sembunyi, orang takut, orang malu, orang apa-apa kan, tidak, sekarang ni dah terdedah. Dia orang kata ini pun sebahagian daripada pengikut-pengikut dia, dan itu kita tak nafikan lah sebab dia pun akan buat benda-benda yang Allah larang kan. So jadi daripada sini, walaupun kita belum jumpa betul-betul, tapi Allah dan Rasulullah dah bagi clue untuk kita benteng diri kita. Contohnya, bacalah suratul Kahfi, berzikir, kan? Baca Quran. So, kalau boleh tadabbur. Kita nak mentadabbur Quran, kita tak mampu ustazah. Memang surrender tak dapat. Tapi belajarlah, bacalah, selamilah, joinlah kelas-kelas tadabbur. Okay. Join kelas tadabbur, ambil manfaat, cuba renung. Kalau ajar 10 dapat 2-3 hari ni, juga boleh lah tu kan. So saya rasa sekarang ni ikhtiarlah untuk benteng diri dengan apa yang Allah dan Rasulullah ajar. Tadi ustazah bincang orang lain pula. Apa yang kita faham, selalunya kita galakkan pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat tu supaya membaca suratul Kahfi. Dan dikatakan kita baca tu, ada hadis mengatakan kita dipelihara daripada fitnah Dajjal. Jadi dalam ayat tu, kat mana ayat yang ada kaitan dengan kata fitnah Dajjal? Kat mana ayat mana yang menunjukkan dalam surah Kahfi? Kan saya dah beritahu itu kan. Dalam surah Kahfi ada, dalam surah Fatir ada. Ini kita nak dalam surah Kahfi. Itulah. Ada ini pasal yang pemuda-pemuda tu Ada. Ustazah dah cakap dah. Yang ada kaitan lah dengan surah yang dengan Dajjal ni. Sebab kita tahu Dajjal ni satu adalah dia ni pendusta.
Dajjal ni juga adalah yang apa ni? Yang menyokong tentang Allah itu ada anak. Dajjal. Kita tengok dalam ayat yang keempat lah. Ayat yang keempat yang ada kaitan. Yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu walada. Yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu walada. Yang bermaksud Al-Quran ini itu memberi ancaman kepada orang yang berkata Allah mempunyai anak. Allah mempunyai anak. Maknanya pada orang-orang Kristian, yang ramai, yang banyak sekarang ini, mana mereka mempercayai bahawasanya Allah itu bapa, Maryam itu ibu, dan Isa itu sebagai anak. Percayai tentang Trinity. Inilah yang ada kaitan dia. Itu tentang ayat yang keempat ni. Itu ada saya bagi tentang ayat surah Fatir. Ayat 57 dan 58. Ayat 57. Khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Adakah kejadian langit dan bumi lebih besar daripada kejadian manusia, yang mana dikehendaki dengan khalqin nas? Kejadian manusia itu ialah Dajjal lah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Sebab di sana ada kaitan dengan ayat 58, yang mana ayat 58 itu menyebut tentang wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidak sama orang yang buta dengan orang yang dapat melihat. Jadi disebut a'ma tu. Jadi secara tak langsungnya a'ma, nanti akhir nanti Dajjal ni dia akan jadi buta sebelah matahari kan. A'ma. Dia ada kaitan lah tu. Jadi tema tentang buta tu ada hubungan langsung lah dengan Dajjal. Dengan Dajjal yang disebut dalam ayat yang ke-57 dulu. Okey ya. Itu satu. Itu apa dia lagi? Apa lagi nak cerita yang dia faham lah. Saya sebut tadi surah apa? Fatir. Fatir. Tetapi Al-Fatir punya 45 ayat. 45 ayat. Fatir. Fatir. Surah Ghafir. Fatir. Ghafir Ayat ayat 57. 57, 58. Kalau ni senang-senang. Kalau siapa yang ada tafsir ke apa, cuba ponti ayat tu. Ada disebut tentang Surat 43. Fatir. Surah Ghafir ayat 57 dan 58. Ajar Ya'juj Ma'juj. Kita baca apa? Baca surat Kahfi masa jaga surat Jadi keempat. ya, selain daripada tu, Tuhan ada anak. Jesus. okey, Dajjal ni. Kenapa ni? Kita masih tidak berapa tetaplah dengan apa ni, dengan keadaan kita nak faham Dajjal. Dia hidup berapa lama Dajjal? Dia hidup berapa lama? Dia kata dia ada dua. Dia Dia ada 40. dua fasa kan. Satu, dia katakan 40 tahun. Mula dapat tentang 40 tahun. Dan satu lagi kata 40 hari. Jadi kita nak sesuaikan pendapat tu. 40 tahun Dajjal hidup. Maksudnya macam mana?
saya ada jumpa ini. Dia kata lepas saja Nabi kita, Nabi Muhammad SAW wafat, katakan Dajjal pun muncul, Dajjal pun keluar. Tapi bukan dalam rupa dia yang ni, rupa yang akhir tu, bukan dalam rupa yang ada tulis kafarah apa tu dia. Manusia biasa dulu. Manusia biasa dia. Orang tak perasan dia. Yang dikatakan dia pergi dia semua tempat dia lalu kan di dalam dunia ni. Tak ada satu tempat yang dia tak ni. Melainkan Makkah dan Madinah aja. Situlah dia sampai tempat tu, dia buat kerosakan di situ, dia apa ni? Dia mungkin dari segi dia apa ni? Kita kata merasuk ataupun memberi, nak kata apa tu? Kata memberi pahaman ke apa, pahaman yang salah ke macam mana. Bila tempat tu dah apa ni, dah kelang kabut, dia lain tempat lain pula, dia buat sana pula. Masalah macam kita kata betul lah tengok di dalam dunia ni. Sana sekejap sana jadi perang. Lepas tu sini di Timur Tengah, daripada apa ni, Iraq, Mesir, semua tu yang kat situ tu, Syria, semua. Semua jadi apa ni, kelang kabut, jadi kacir kan. Mereka kacau semua tu. Lepas tu dia tak menampakkan diri dia. Dia tak menampakkan diri dia lagi. Memang Allah pun tak izin lagi dia menampakkan diri dia. Itu fasa yang pertama 40 tu, yang kata 40 tu, 40 tahun tu. Kemudian kata 40 hari tu, masa tu barulah dia menampakkan diri dia sehingga dia mengaku dia sebagai Tuhan, barulah. Dia kata ada 40 hari tu, 40 hari itu dianggap macam mana? Satu hari 40 hari. Satu tahun. Satu hari seperti setahun. Lepas tu satu hari kedua sebulan. Itu seminggu. Tiga seminggu. Itulah baru 1 tahun, 1 bulan dan 1 minggu. Itu sampailah kepada apa ni, segala fitnah dia kan. Satulah dahsyat fitnah dia tu. Itu yang dikatakan apa ni, sebelum dia yang kita kata itu 3 tahun kemarau tu. Mana sebelum tu lah. Sebelum yang 40 hari tu. 3 tahun kemarau. Mana orang yang memang dalam keadaan yang amat susah lah. Jadi masa itulah datang fitnah dia. Yang ada hadis yang mengatakan janganlah makna kita mempercayai apa yang dibawa oleh Dajjal tu. Kalau dia kata dia bawa syurga ke apa, jangan kita percaya itu sebagai syurga. Tapi kita ambil yang kata neraka tu. Di situ adalah kebaikan yang kita dapat. Itu yang kata fitnah Dajjal. Di antara fitnahnya lagi apa dia? Dia apa ni? Dia kata kepada manusia supaya manusia itu percaya kepada dia. Itulah dia kata dia berupaya untuk mendatangkan ibu ayah dia yang dah mati, kan? Itu di antara fitnah dia juga. Nak tak? Dia boleh datangkan mak ayah seorang tu yang dah mati. Itu yang kita kasih sayang kat mak ayah kita, tentulah kita nak. Dia lagi kita terfitnah dengan tu. Lagi mana siapa-siapa yang ni janganlah nak cuba jumpa Dajjal. Dia nak kata dia kuat, dia boleh jumpa Dajjal. Jangan. Hentikan, tak boleh. Itulah kita kena persiapkan daripada sekarang ni. Itulah dengan bacaan-bacaan tu dan juga dengan bacaan dengan doa sebelum daripada sebelum berapa? Salam.
sebelum daripada salam tu. Kita kena amalkan sungguh-sungguh lah. InsyaAllah itu akan memberi memberi penahan kepada kita daripada fitnah Dajjal. Kena siap sedia. Sebab takut dengan fitnah Dajjal sejak daripada zaman awal lagi dulu ni sampailah kepada zaman Nabi kita ni. Jadi Dajjal ni memanglah satu yang akan muncul di akhir zaman ini, muncul. Sekarang kita kepada yang ke-10, bab yang ke-10. Itulah Dajjal cuba hendak memasuki kota Madinah dan peristiwa seorang lelaki mukmin yang kuat menentangnya. Di penghujung hari-hari Dajjal, ia akan berusaha untuk memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi seperti apa yang telah kita sebutkan, ia ditegah dari memasuki kota Madinah ini. Para malaikat berada di sekeliling kota Madinah. Jadi cara tegahan ini ialah dengan Allah mempersiapkan para malaikat untuk menjaga di sekeliling Madinah ini. Sekeliling kota Madinah dengan pedang yang terhunus dan siap sedia memenggal leher Dajjal apabila ia cuba hendak memasukinya. Akhirnya, Dajjal hanya akan mampu tinggal di luar kota Madinah, di kawasan yang berbatu merah. Lalu bergegarlah kota Madinah 3 kali gegaran yang menyebabkan semua orang munafik, laki-laki dan perempuan, akan keluar dari Madinah dan terus mengikuti Dajjal. Orang munafik dah dia tahu dia sendiri tak boleh duduk. Dan hari ini dinamakan Al-Khalas. Artinya hari penapisan. Penapisan sebab orang-orang munafik yang ada di Madinah tu akan keluar. Dengan sendirinya dia akan keluar. Selepas kejadian ini, hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman saja. Ketika itu, yang dikatakan menapis keluar orang-orang munafik. Yang ada hanya orang-orang beriman saja. Dan adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahawa ketika Dajjal sedang mengepung kota Madinah ini, tiba-tiba bangkit seorang lelaki yang kuat imannya sambil berkata kepada sahabat-sahabatnya. Seorang lelaki yang kuat imannya sambil berkata kepada sahabat-sahabatnya, demi Allah, aku akan pergi menghadap Dajjal, pembohong ini. Aku mau memastikan, betulkah ia Dajjal yang telah diberitahu kemunculannya oleh Rasulullah kepada kita. Jadi dia nak pastikan. Sebab masa tu orang duk keliru lagi, betul ke ni Dajjal ke apa ni. Jadi dia kata, biarlah aku berkorban, aku pergi, nak pastikan, aku pergi sendiri akan jumpa Dajjal, aku nak pastikan supaya nak mana betul tak Dajjal yang Allah yang telah beritahu oleh Rasulullah tentang kemunculan dia. Maka oleh sahabat-sahabatnya itu dinasihati. Sahabat dia nasihatlah supaya jangan pergi menemuinya, sebab kalau siapa aja pergi mesti akan tergoda, terpedaya. Mereka pun khawatir bahawa ia akan dibunuh. Khawatir juga bahawa kawan dia ni akan dibunuh oleh Dajjal kerana ia memang sanggup mati syahid. Kawan ini sanggup mati syahid. Sebab dia nak pastikan ni Dajjal ke apa, sebab dia kesian kepada orang di zaman itu yang masih macam keliru lah, betul ke tak betul kan ni Dajjal. Jadi dia nak jadi, mana dia sanggup lah mati syahid. Tetapi mereka khawatir ia akan terperangkap dengan godaannya. Seperti kata dalam hadis pun ada kata, jangan cuba nak pergi jumpa Dajjal. Kalau nak jumpa, kalau nak pergi jumpa mesti akan tergoda dengan dia. Tapi lelaki ini tetap juga mau keluar menemui Dajjal.
Apabila sampai di hadapan pengawal-pengawal Dajjal, mereka bertanya kepada dia, "Kau mau ke mana?" Lelaki itu menjawab, "Aku mau menemui pembohong ini." Dajjal lah, yang telah merosak keimanan umat. Pengawal-pengawal Dajjal bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak percaya bahawa dia adalah Tuhan kita?" Lelaki itu menjawab, "Tuhan kami adalah Allah Ta'ala." Lalu para pengawal itu berkata kepada tentera mereka, "Bunuhlah orang ini." Lalu sebahagian daripada tentera itu berkata, "Bukankah Tuhan kita, ini Dajjal, melarang kita membunuh seorang tanpa pengetahuannya? Kalau apa nak bunuh, kena beritahu kat dia dulu, dia Tuhan." Akhirnya mereka tidak jadi membunuhnya. Lalu mereka mengirim seorang utusan menemui Dajjal dan memberitahu kepadanya bahawa mereka telah menangkap seorang lelaki yang tidak percaya kepada ketuhanannya, bahkan ia menghinanya. Mereka juga bertanya, apakah mereka akan terus membunuhnya ataukah mereka menyerahkannya kepada Dajjal untuk menyiksanya sesuka hatinya. Dajjal kata, "Bawa orang itu ke sini, biar aku yang membunuhnya." Mereka pun membawa lelaki tadi dan menghadapkannya kepada Dajjal. Apabila lelaki mukmin tadi sampai di hadapan Dajjal, ia pun mengenalinya menerusi sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Dikenallah ini Dajjal menerusi apa-apa yang didengar daripada hadis-hadis Rasulullah. Lantas lelaki mukmin itu berkata, "Wahai sekalian manusia, inilah dia Dajjal, pembohong besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW." Mendengar ucapan itu, Dajjal naik marah dan terus saja menyuruh supaya lelaki itu disiapkan untuk dibunuh. Lalu Dajjal berkata kepadanya, "Engkau mesti patuh kepada perintah. Kalau tidak, engkau akan kubelah dua." Lelaki mukmin itu menjawab, "Wahai sekalian manusia, inilah dia Dajjal, pembohong besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa patuh kepadanya akan dimasukkan ke dalam api neraka." Jadi berhatilah dia, makna dia boleh memastikan bahawa sebenarnya itu Dajjal. Masa ni dah ada tanda tu lah kat diri dia tu. Mendengar ucapan itu, Dajjal menyuruh supaya ia dipukul sekuat-kuatnya. Pukul laki-laki itu sekuat-kuatnya, lalu dipukul bahagian belakangnya dan juga bahagian perutnya. Setelah itu Dajjal berkata kepadanya, "Hendaklah engkau patuh kepadaku, kalau tidak engkau akan kubelah dua." Lelaki mukmin itu berkata lagi, "Engkau adalah Al-Masih Ad-Dajjal." Kuatlah iman dia, memang kuat. Mendengar ucapan itu, Dajjal terus menyuruh tenteranya untuk membelah dua badan orang ini dengan gergaji. Lalu dibelah dua badannya daripada kepala sampai ke cabang pahanya. Dalam riwayat lain disebutkan lalu ditarik kedua kakinya, maksudnya kepala diletakkan ke bawah dan kakinya diangkat ke atas. Satu kakinya ditarik ke kanan dan satu lagi tarik ke kiri. Baiklah. Lalu digergajilah dari cabang pahanya sehingga sampai ke kepalanya. Apabila badannya sudah terbelah dua, lalu Dajjal melemparkan sebelah badannya ke kanan dan yang sebelah lagi ke sebelah kiri. Setelah itu Dajjal mau menunjukkan kehebatannya lagi. Lalu dia berjalan dengan sombongnya di antara kedua belah badan lelaki mukmin tadi sambil berkata kepada para pengikutnya, "Apa kamu kata apabila aku hidupkan semula lelaki ini? Bukankah kamu telah mengetahui bahawa aku ini adalah Tuhan kamu?" Tentera Dajjal menjawab, "Ya, engkau Tuhan kami." Lalu Dajjal mengambil kedua belahan badan lelaki mukmin tadi dan menyatukannya semula sambil berkata, "Hiduplah engkau semula." Lelaki mukmin tadi kelihatan bergerak-gerak dan akhirnya ia hidup semula sama dengan keadaannya sebelum dibunuh oleh Dajjal. Ini makna memang Allah bagi kepada dia. Allah bagi kepada dia kuasa itu. Para pendukung Dajjal apabila melihat kejadian ini, mereka jadi bertambah percaya kepada ketuhanannya dan mereka bertambah taat dan patuh kepadanya. Keyakinan mereka bertambah mantap dengan ketuhanannya. Seterusnya Dajjal berkata kepada lelaki mukmin yang dihidupkannya itu,
Qala, apakah engkau masih tidak mau beriman denganku? Lelaki itu menjawab, sekarang aku bertambah yakin. Dia tak lemah. Sekarang aku bertambah yakin bahawa engkau adalah Dajjal, pembohong besar. Dan engkau sudah tidak akan dapat membunuh sesiapa pun dari sekarang. Mendengar perkataan lelaki ini, Dajjal semakin berang dan cuba nak membunuhnya untuk kali yang kedua. Dajjal berkata kepadanya, aku bersumpah, engkau mesti patuh akan aku. Kalau tidak, engkau akan kusembelih lalu kulemparkan ke dalam api. Lelaki mukmin itu menjawab, demi Allah, aku tidak akan patuh kepadamu. Mendengar perkataan ini, Dajjal terus menangkapnya untuk menyembelihnya, tetapi Allah Ta'ala telah menjadikan di leher lelaki itu sejenis lapisan tembaga yang tebal. Maka Dajjal pun tidak dapat menyembelihnya. Start daripada itu, Dajjal memang tak boleh dah. Tak ada Nak kuasa nak lah. bunuh. Tak ada kuasa dah. Dalam satu riwayat lain, Allah Ta'ala menjadikan seluruh badan lelaki itu dibalut dengan tembaga. Dari riwayat menyatakan dibalut dengan tembaga yang tebal hingga badannya tidak dapat dilukai oleh apa jua senjata yang dipunyai oleh Dajjal. Dajjal menjadi panik berhadapan dengan lelaki mukmin ini. Maka akhirnya dilemparkan lelaki mukmin itu begitu sahaja ke dalam api yang ada bersama dengannya. Orang yang hadir menyangka lelaki mukmin ini telah hangus di dalam api yang sangat bergelora itu. Tapi sebenarnya ia hanya dilemparkan ke dalam syurga. Itu yang kita kata. Kalau api Dajjal punya syurga lah tu. Setelah menceritakan kejadian ini, Nabi lalu bersabda, lelaki inilah yang paling hampir sekali kedudukan denganku pada hari kiamat nanti. Dan dia akan diberikan pahala syahid yang paling besar sekali di sisi Allah Ta'ala. Dia lelaki yang kuat imannya berhadapan dengan Dajjal. Menurut Imam Al-Barzanji dalam kitabnya Al-Isya'ah, bahawa pendapat yang asah ni yang lebih sahih lah. Kalau pendapat sahih dia akan sebut sahih. Ni asah yang lebih sahih, artinya yang lebih kuat, mengatakan lelaki ini adalah Khidir alaihi salam. Ada yang dikatakan Nabi Khidir juga adalah masuk daripada yang kita sebut dulu Al-Munzarin kan. Kalau Dajjal Munzarin, Nabi Isa Al-Munzarin, sebab dia tak mati, dia ada. Ini Nabi Khidir pun disebutkan di antara Al-Munzarin. Yang lebih lelaki itu adalah Khidir alaihi salam. Kita tengok di bawah Khidir alaihi salam, ada yang mengatakan beliau seorang nabi dan ada yang mengatakan beliau hanya seorang wali. Dan adalah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Khidir adalah seorang yang diberi tempoh hidup. Itu Munzarin tu. Mana Al-Munzarin tempoh hidup sehingga beliau akan mendustakan Dajjal di akhir zaman. Dia akan mendustakan Dajjal, apa sikap dia yang bila setiap kali Dajjal sergah dia suruh mengaku Dajjal ni sebagai Allah, dia akan tetap kata Dajjal tu pembohong, Dajjal itu pendusta. Dialah yang akan mendustakan Dajjal di akhir zaman nanti. Hadis riwayat Imam Ahmad Ad-Daruqutni di dalam Al-Afrad. Saya pun baru tahu tu bahawa lelaki yang kuat imannya itu yang menghadapi Dajjal itu adalah Nabi Khidir. Okey, setelah kejadian ini, jiwa Dajjal merasa terpukul kerana ia tidak dapat membunuh lelaki mukmin itu. Bahkan ada kalangan pengikutnya yang mulai meragui ketuhanannya. Bahkan lelaki mukmin telah berkata di khalayak ramai bahawa Dajjal tidak dapat membunuhnya. Dan mulai saat itulah ia tidak dapat membunuh sesiapa lagi. Tak boleh dah. Dajjal menjadi malu dan kesakitannya sudah mulai kurang. Kesaktiannya tak ada sakti lagi dah. Dah mulai kurang. Yang tinggal hanyalah saat-saat terakhir sebelum ia dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam.
lalu ia cepat-cepat melarikan diri ke Baitul Maqdis untuk mencuba operasinya di sana pula. Kalau tadi dia ada mana? Ada Mekah. Ini dia lari ke Baitul Maqdis. Inilah akhir dia akan jumpa dengan siapa. Nah, Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tenteranya di Baitul Maqdis. Setelah Dajjal gagal memasuki kota Madinah Al-Munawwar dan kesaktiannya sudah mulai berkurangan, ia cepat-cepat melarikan diri supaya kekurangannya tidak dapat dikesan oleh orang banyak. Dajjal cuba memberikan perhatiannya untuk mengepung tentera Imam Mahdi yang berpusat di Baitul Maqdis ketika itu. Seperti apa yang telah kita sebutkan bahawa sebelum kemunculan Dajjal, dunia Islam akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemarau selama 3 tahun berturut-turut. Sudah tentu kemarau ini akan menyebabkan kekurangan makanan dan keperluan hidup. Jadi Dajjal datang membawa godaan ketika umat Islam berada di puncak kelaparan dan kefakiran. Oleh kerana itu, macam mana 3 tahun tu jadi kemarau? Kita sebutlah itu macam mana? Tahun pertama tu jadi macam mana? Tahun kedua macam mana? Tahun ketiga macam mana? Yang kita sebut itu. Betul tak? Rizah? Ayak yang kering dekat tasik tu kau Ustazah? Bukan. Itu tanda ni. Itu tanda-tanda yang disebut oleh di Dajjal masa dia jumpa dengan Binatang tu dia tanya sama ada kan? tasik tu dah kering ke belum kan? Dia tanya 3 perkara kan? Tentang apa? Tentang tasik tu, tentang air mata zuhar, tentang ada terutuskah Nabi kan? Ya. 3 perkara tu dia tanya. Ni yang sebelum Dajjal muncul. Sebelum yang benar-benar Dajjal ni muncul ni. 3 tahun berlaku kemarau. Tahun pertama Allah perintahkan 1/3 daripada tu mana tanaman dan air hujan tu kering, mana 1/3. Dan kedua 2/3. Habis kering semua, air tak turun, tanaman tak hidup. Dan ketiga habis semua, titik air tak ada, tanaman apa pun tak hidup. Lepas tu dia kata kalau nak percaya, nak kata dia Tuhan tu, dia kata dia boleh turunkan hujan. Itulah dengan sebab itulah, sebab masa tu orang-orang pun menderita lah dengan sebab tu kemarau teruk tu. Tu yang kata fitnah dia pun datanglah. Mana Dajjal ni. Kalau kalau nak air, nak hujan, nak pokok-pokok, ngaku dia Tuhan kan. Jadi Dajjal datang membawa godaan ketika umat Islam berada di puncak kelaparan dan kefakiran. Kelaparan, kefakiran. Oleh kerana itu, dengan mudah sekali ia menggoda orang-orang yang lemah imannya untuk percaya kepadanya, supaya ia dapat menikmati kesenangan dalam kehidupannya. Sementara orang yang tidak mahu mengikutnya akan hidup dalam kesangsaraan dan kekurangan. Jadi, hampir seluruh dunia telah dijelajah oleh Dajjal dan kebanyakan penghuninya telah percaya dengan ketuhanannya. Mereka telah menjadi pengikutnya yang setia kepadanya. Yang masih tinggal lagi hanya 3 kawasan, Makkah Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah dan Baitul Maqdis. Yang lain-lain habis dah. Dia sampai ke kat kita ni Sampai dah. Handphone dah sampai dah. Handphone. Ustaz Ali Jabir kata tu waktu handphone WhatsApp tu salah satu Dajjal tu. Itu punya kunci dia lah. Okey, kemudian serta kawasan-kawasan yang berhampiran dengan ketiga-tiga tempat suci itu. Mekah dan Madinah pasti tidak dapat dimasuki oleh Dajjal kerana kedua-duanya itu kawasan ini telah dijaga oleh para malaikat.
Yang tinggal lagi adalah kawasan Baitul Maqdis, yang ketika itu merupakan benteng kekuatan Imam Mahdi. Imam Mahdi berada di sana bersama dengan tenteranya. Dan nanti Baitul Maqdis kan, nanti Nabi Isa pun bila dia turun di Damsyik, dia turun di Syria ni. Dia akan pergi juga ke Baitul Maqdis. Dajjal bersama dengan bala tenteranya menumpukan perhatian untuk mengepung Baitul Maqdis dan hendak mematahkan kekuatan tentera Imam Mahdi yang merupakan kekuatan terakhir yang dimiliki oleh umat Islam. Tidak disebutkan dalam riwayat berapa lama Dajjal akan mengepung Baitul Maqdis ini. Tidak disebut. Tidak jumpa lah dalam riwayat. Tetapi apa yang jelas ialah tentera Imam Mahdi akan kehabisan bekalan makanan. Ini juga disebabkan oleh 3 tahun berturut-turut kemarau yang menyebabkan kekurangan makanan dan keperluan hidup. Syukurlah umat Islam ketika itu boleh menjadi kenyang dengan bertasbih dan bertakbir seperti apa yang telah kita sebutkan sebelum ini. Sehingga apabila kepungan Dajjal ini berterusan, bangkitlah salah seorang daripada tentera Imam Mahdi itu, lalu ia berkata kepada kawan-kawannya, sampai bila kepungan ini akan berpanjangan dan sampai bila kita akan mampu bertahan di sini, mari kita lawan Dajjal. Mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita berjanji setia untuk melawannya. Sudah tentu Allah Ta'ala akan menolong kita kalau kita benar-benar ikhlas dan jujur. Di hadapan kita hanya ada satu antara dua. Kita mati syahid atau kita akan menang. Mari kita lawan Dajjal. Inilah yang kita sebut-sebut itu. Mungkin mereka inilah kot daripada Taifah Mansurah ke? Kan? Taifah Mansurah. Ada apa lagi apa? Taifah yang akan menolong Imam Mahdi ni. Taifah Mansurah. Yang kedua apa dia? Itu yang kita sebut hari itu. Lupa. Taifah Mansurah. Juga. Ashab Royatul Sud. Royatul Sud. Ashab Royah As-Sud. Alif Lam Sin Waw Dal. Ini kita kena selalu sebut ni orang ni. Sebab orang ni sedang bersiap sedia dah dari sekarang ni. Mereka ni sudah ada bunga-bunga dia. Daripada sekarang ni sudah bersiap sedia. Mereka yang akan membantu Mahdi. Mendengar ucapan ini, timbullah satu semangat yang meluap-luap di kalangan tentera Imam Mahdi ini. Lalu mereka membai'ah, berjanji setia. Bai'ah itu mana janji setia dengan Imam Mahdi. Bai'ah. Bahawa mereka akan berkorban apa saja untuk melawan tentera Dajjal. Bai'ah yang diberikan kepada Imam Mahdi ini ialah bai'ah yang benar-benar ikhlas, yang keluar dari hati nurani. Maka Allah Ta'ala pun memberkati bai'ah ini dan akan menurunkan pertolongannya kepada mereka. Tidak lama setelah bai'ah itu, maka turunlah Nabi Isa. Jadi dia bai'ah dulu dengan mereka ni, bai'ah dengan Imam Mahdi, dan kita rasa mereka lah Taifah Mansurah, Ashab Royatul Sud. Dan selepas mereka berjanji setia tu, lepas tu tak lama kemudian turunlah, Allah akan menurunkan pertolongannya kepada mereka. Tidak lama setelah bai'ah itu, maka turunlah Nabi Isa AS sebagai bantuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada tentera ini. Dan Nabi Isa AS inilah yang akan membunuh Dajjal dan yang akan memusnahkan salib dan membunuh orang-orang Yahudi. Dengan itu, beliau akan mengembalikan keamanan dan kesejahteraan kepada umat Islam. Maka Islam akan bersinar semula setelah hampir padam akibat fitnah Dajjal. Tak cerita di sini macam mana Dajjal.
Dajjal mati insya-Allah. Tengok sini. Oi, cakap kuat kan? Duduk sikit dah, Mak. Tutup. Lihat macam mana ni mati ni Nabi Dajjal di tangan Nabi Isa. Kebinasaan dan kematian Dajjal di tangan Isa ibni Maryam. Isa bin Maryam turun dari langit kedua. Nanya Isa ni ada di langit kedua ni. Dia akan turun dari langit kedua. Isa ni akan turun dari langit kedua atas perintah Allah. Ayat Quran ada sebut tentang tu kan. Tugas utamanya adalah membunuh Dajjal yang telah memfitnah manusia di seluruh penjuru bumi. Tidak ada yang selamat dari fitnahnya. Begitu juga kaum muslimin, kecuali yang dirahmati Allah. Ini banyaklah yang tidak selamat daripada fitnah ni, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Isa bin Maryam akan turun di menara sebelah timur kota Damsyik. Akan turun di menara sebelah timur kota Damsyik yang saya tunjuk. Sudah tu. Dipanggil Al-Manaratul Bayda, mana menara putih yang menara sebelah timur kota Damsyik. Mujammi' bin Jariyah Al-Ansari berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda. Sabda Rasulullah, kemudian Isa bin Maryam akan turun dan menyeru pada waktu sahur menjelang subuh. Dia turun pada waktu sahur menjelang subuh. Ia berkata, wahai manusia, apa yang halangi kalian untuk keluar menemui pendusta yang kotor ini? Mereka menjawab, kerana lelaki ini dari golongan jin. Lalu mereka berjalan. Ternyata mereka bertemu dengan Isa bin Maryam alaihissalam. Saat solat akan didirikan, dikatakan kepadanya, majulah wahai Ruhullah. Ia berkata, hendaknya imam kalian maju dan menjadi imam kalian. Selesai solat subuh, mereka keluar menemuinya. Ia membunuh Dajjal hingga pohon batu dan batu pun memanggil, wahai Rasulullah, ini Yahudi, hingga semua pengikutnya dibunuh. Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi, maka ketika mereka kaum muslimin bersiap-siap untuk perang dan merapikan barisan waktu solat tiba, Isa bin Maryam pun turun waktu itu dan mengimami mereka. Ketika musuh Allah Dajjal melihat dirinya, ketika musuh Allah ini Dajjal melihat dirinya, melihat Isa lah, ia mencair seperti garam dan mencair di lautan. Cair diri Dajjal tu. Kalau dibiarkan, pasti ia akan mencair sampai binasa. Tetapi Allah berkehendak membunuhnya dengan tangan Isa bin Maryam, sehingga darahnya diperlihatkan di hadapan mereka. Tentang ini, turunnya tu dia turun di Damsyik, katanya turun di di Menara Putih di Damsyik tu. Lepas tu dia pergi ke Baitul Maqdis. Itulah mana Isa ni pergi ke Baitul Maqdis masa tu lah subuh tu, menjelang subuh tu. Di sana orang tengah duk nak sembahyang subuh lah, yang akan diimami oleh Imam Mahdi yang di luar tu, Dajjal tu, dan ni dia punya pasukan duk tunggu, duk mengepung. Jadi disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Al-Mustadrak
Abu Umamah meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, dan imam mereka, imam kaum muslimin yang mempersiapkan kekuatan untuk memerangi Dajjal adalah lelaki yang soleh. Seperti Imam Mahdi lah. Pada saat imam mereka telah maju untuk solat, makna Imam Mahdi lah, nak maju ke depan untuk solat subuh berjamaah, tiba-tiba Isa bin Maryam alaihissalam turun di antara mereka. Lantas imam mereka berbalik mundur, berjalan ke belakang untuk mempersilakan Isa meletakkan tangannya di tengkuknya. Untuk mempersilakan Isa, untuk mempersilakannya. Isa meletakkan tangannya di tengkuknya. Isa letakkan tangan di tengkuk Al-Mahdi lah. Kemudian berkata, maju dan solatlah. Kamu pergilah ke depan dan solatlah. Kerana ia didirikan, mana diiqamahkan untukmu. Jadi sebab diiqamah dah. Iqamah tu untuk kamu. Kamu dah duduk di depan dah tadi. Lalu ia solat bersama imam mereka. Dia pun solat di belakang lah. Bersama-sama. Selesai solat, Isa bin Maryam berkata. Selesai solat, Isa bin Maryam berkata, bukalah pintu itu. Lalu mereka pun membukanya. Dan di belakangnya ada Dajjal bersama 70,000 orang Yahudi yang kesemuanya membawa pedang terhunus dan tajam. Ketika Dajjal melihat Isa bin Maryam alaihissalam, ia mencair seperti mencairnya garam di lautan. Maka ia pun melarikan diri. Boleh lagi larikan diri. Cair dah. Lalu Isa mendapatkan Isa kejar dia di pintu Lut sebelah timur. Babul Lut panggil. Ada siapa Ustaz Ahmad tu itu ada pergi. Ada tu Babul Lut tu di sebelah timur. Kemudian Nabi Isa lah yang membunuhnya. Isa turun. Mana salah satunya dia nak membunuh Dajjal. Setelah itu Allah menghancurkan Yahudi. Setelah itu Allah menghancurkan Yahudi sehingga tidak ada satu penciptaan Allah Jalla wa Ala yang dapat melindungi orang-orang Yahudi. Tidak ada satu penciptaan Allah yang dapat melindungi orang-orang Yahudi. Bahkan Allah menjadikan batu, pohon, dinding, juga binatang kecuali pohon Gharqad. Kita ada dengar Gharqad tu kerana ia adalah pohon mereka. Orang Yahudi lah. Mereka berkata, memberitahukan, wahai hamba Allah yang Muslim, inilah Yahudi, kemari. Dan dia hanya yang orang sebut kata sekarang ni Yahudi dan memang tanam dah pokok Gharqad tu beribu-ribu juta, beribu-ribu berjuta-juta katanya tanam pokok Gharqad tu Untuk buat perlindungan. Kan? Mana dia tahu lah. Mereka tahu dia akan kalah. Itu habislah cerita tentang Pokok tu habak ke batu ke habak macam mana? kalau pokok lah, kalau ada batu situ batu lah bagi tahu. Oh, patut dia tak ada tanam lah pokok tu. Ini pokok tu. Buat perlindungan. Oh, pakai pasal perlindungan. Untuk berlindung. Okey. Itu tajuk seterusnya ialah Nabi Isa alaihissalam turun dari langit. Mana? Lagi satu. Buku pasal Isa. Satu. Isa alaihissalam ya. Isa alaihissalam turun dari langit. Ini kan? Ini kan? Okey. Ini juga adalah satu misteri juga lah, Nabi Isa turun dari langit. Bagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Isa ni sudah ada lah sekarang ni. Di langit kedua, ada di langit kedua.
Di sini, ketika tentera Imam Mahdi dalam kemuncak kepungan Dajjal dan mereka tidak dapat keluar dari kawasan Baitul Maqdis, ketika itulah datang bantuan dari Allah Ta'ala berupa turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita tengok urutan di sini ya, urutan di sini macam seperti mana yang disebut di dalam kitab punya ni, apa yang disebutkan oleh dua orang sarjana ni, dua orang sarjana ni, mengenai dulu kemudiannya tu, kronologi. Kata Yusuf Abdullah bin Al-Wabil, dia kata Dajjal dulu, munculnya Mahdi yang sama ya. Mana Omar Sulaiman pun dia kata munculnya Al-Mahdi yang pertama. Yang kedua muncul Masih Ad-Dajjal. Tapi kata yang kedua Omar Sulaiman kata munculnya kabut pendukhan. Dia dekat-dekat ni, benda ni dekat-dekat. Itu yang apa ni? Yang Yusuf Abdullah ni dia kata yang ketiga baru turun Isa Al-Masih. Kan? Munculnya Isa Al-Masih yang ketiga. Munculnya Al-Masih Dajjal. Ni dukhan dulu, lepas tu baru Dajjal. Sebab apa? Sebab apa yang dia ni kata munculnya dukhan dulu, sebab dukhan dibawa sebagai untuk memberi balasan kepada Dajjal ni akan datang ni. Yang mana dia dan orang-orang yang percaya kepada Dajjal, muka dia akan jadi apa? Akan jadi bengkak-bengkak apa semua kan. Tapi kalau orang mukmin, dia tak ada, dia macam masa sesama aja. Turunnya Al-Masih, betul? Ya'juj Ma'juj. Yang keempat baru turun Masih Dajjal. Yang kelima, yang kawan ni kata gempa bumi di 3 wilayah, dia kata keluarnya Ya'juj Ma'juj. Itulah kita lihat pada sebab mereka ni mengkaji, membuat kajian. Kajian mereka ialah hadis-hadis lah. Nabi Isa alaihissalam turun dari langit. Okey, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran bahawa Nabi Isa alaihissalam telah diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit supaya beliau selamat dari kepungan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nak buat apa kat dia ni? Nak bunuh. Orang Yahudi nak bunuh dia. Nak bunuh Nabi Isa. Mau membunuh beliau. Orang-orang Yahudi marah kepada Nabi Isa alaihissalam kerana beliau banyak menegur. Banyak menegur penyelewengan umat Yahudi. Memang kan kita tengok Yahudi dalam Quran pun, orang Yahudi Allah ceritakan dia banyak songeh dia, dia ubahlah ayat-ayat Taurat, dia ubah, kemudian dia buat banyak kesalahan lah sampai Allah sampai hukum mana cara taubat dia, Allah suruh bunuh dia gila apa semua kan. Jadi bila sampai kepada ni Nabi Isa pun masih lagi maknanya percaya kepada Taurat sebelum dia diberikan Injil kepada dia. Jadi dia tegurlah penyelewengan umat Yahudi yang telah merubah-rubah kitab Taurat yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Selain daripada itu, mereka juga menuduh bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah itulah sebab dia tak ada bapa kan. Yang beratlah, yang lahir dari penzinaan Siti Maryam dengan seorang lelaki Bani Israel. Itu tuduhan Yahudi. Sudah tentu tuduhan Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam itu dan ibunya Siti Maryam ini tidak benar kerana Nabi Isa alaihissalam adalah lahir dari rancangan Allah Ta'ala. Rancangan Allah tu. Dan kemarahan mereka terhadap teguran yang dibuat oleh Nabi Isa alaihissalam adalah dari sebab kesombongan mereka. Sombong mereka ni. Mereka dan rasa iri hati terhadap beberapa mukjizat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam.
Sama halnya dengan golongan Kristian yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah Ta'ala yang diizinkan oleh Allah tinggal beberapa waktu di atas muka bumi ini, lalu apabila sampai waktunya Allah Ta'ala akan mengangkat semula anaknya itu ke atas langit. Bulan ini juga tidak benar. Dan golongan Kristian yang berikut-ikut dengan Yahudi lalu mengakui bahawa memang sebenarnya Isa yang disalib, juga tidak benar. Sampaikan kepada pengikut dia sendiri pun, mana tak macamnya apa ni? Tidak percaya kepada Nabi Isa kan. Jadi yang benar dalam hal ini hanyalah umat Islam. Umat Islam mengatakan bahawa kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah dari kesan tiupan Jibril alaihissalam terhadap Siti Maryam, yang seperti yang terdapat dalam ayat surah Maryam ayat 16 sampai 36. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya yang kemudian dikepung oleh Yahudi. Dan setelah beliau diserupakan dengan salah seorang daripada mereka, maka orang inilah yang disalib. Jadi Nabi Isa alaihissalam belum mati dan beliau diangkat ke atas. Beliau diangkat ke atas langit lah. Beliau diangkat ke atas langit oleh Allah Ta'ala dan nanti akan turun semula ke permukaan bumi ini untuk membantu Imam Mahdi membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi dan memusnahkan keseluruhan orang Yahudi. Nabi Isa AS akan turun dari atas langit dengan diapit oleh 2 malaikat. Dan beliau akan turun di sisi Menara Putih di sebelah timur Damsyik, Damaskus. Kita tengok sikit dia punya ni. Cerita tentang nombor 12 tadi ya, nombor 11, 12 tadi. 12. Nombor 12 apa ni? Catatan kaki ya, catatan bawah tu. Nabi Isa alaihissalam telah diserupakan dengan seorang Yahudi yang mengepungnya, lalu Yahudi itu yang ditangkap dan yang disalib. Apa nama, Yahuza ke apa? Dan pada satu riwayat lain Nabi Isa diserupakan dengan seorang sahabatnya yang bersedia untuk dibunuh, tapi dijanjikan masuk syurga oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu sahabat Nabi Isa inilah yang ditangkap dan yang disalib oleh orang-orang Yahudi, sedangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit dan umur beliau ketika itu hanyalah 32 tahun. Ada kata 32, ada kata 33. 32, 33 tahun, muda lah. Jadi beliau belum mati, cuma hanya diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit dan nanti beliau akan turun semula ke bumi ini dalam umur ketika beliau diangkat dulu, iaitu 32 tahun juga. Dan beliau akan hidup pula selepas diturunkan nanti selama 40 tahun. Keterangan lanjut. Lihat tafsir surah An-Nisa ayat 156, 159. Jadi dalam ini pun kita kata ada pendapat juga. Itu yang kata 40 tahun tu, masa dia turun pula tu kah 40 tahun. Ada yang mengatakan maknanya dia hidup dalam dunia kira daripada awal sampai dia turun tu selama 40 tahun saja. Itulah 32 tahun dia hidup dahulu kan. Hidup dulu. Kalau ataupun 33 tahun campurlah lagi 7 tahun. Sebab tu ada riwayat mengatakan dia akan hidup selepas turun tu 7 tahun. Membawa kemakmuran apa semua pada manusia. Jadi 40 lah. 33 campur 7 jadi 40 lah. Okey. Jadi Nabi Isa AS akan turun dari atas langit dengan diapit oleh 2 orang malaikat dan beliau akan turun di sisi Menara Putih, Manaratul Baydha, di sebelah timur Damsyik, Syria, seperti yang disebutkan di dalam hadis berikut.
Iza ba'asallahu al-masih ibn Maryam, iza apabila. Lalu Allah mengutuskan, mengirimkan, ba'asa. Allah mengirimkan Masih ibn Maryam. Itu insyaAllah. Fayanzilu indal manaratil bayda. Beliau pun turun di sisi menara putih. Manaratil bayda. Syarqiyya Dimashq. Itu di sebelah barat, di sebelah timur Damsyik. Baina mahruzatain. Sebelah timur Damsyik, yang di Syria, dengan memakai pakaian yang dicelup dengan celupan kuning. Ini mahruzatain ni itu dengan pakaian yang dicelup dengan celupan kuning. Beliau meletakkan tangannya wadi'an, letak kaffaihi, dua tangannya, dua tapak tangan dia. Beliau meletakkan kedua tapak tangannya, kaf menapak tangan. Tak kat mana? Ala ajnihati malakain. Tak di atas dua sayap malaikat. Dua sayap malaikat. Iza ta'ta'a ra'sahu qatara. Apabila beliau menundukkan kepalanya. Ta'ta'a tu menundukkan kepalanya. Iza ta'ta'a ra'sahu, apa jadi? Qatar. Mana air macam seolah macam ada seakan-akan ada air yang jatuh dari kepala dia. Kalau dia gerak-gerakkan kepala dia kan. Wa idza rafa'ahu, apabila dia apabila Diangkat. menundukkan kepalanya, seakan ada air yang jatuh dari kepalanya, seakan kejatuhan butiran putih laksana mutiara. Qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu. Indahnya lah. Mengikut pendapat sebahagian ulama pula, Nabi Isa AS akan turun di Baitul Maqdis. Itu yang kita tengok dalam kita baca ni tadi. Seolah-olah macam dia turun di Baitul Maqdis saja, terus dia masuk masjid, tengok ada Imam Mahdi duduk. Nak imamkan sembahyang subuh kan. Itu pendapat kedua. Pendapat pertama itulah dia turun di Manaratul Bayda ni lah. Bukan di Damsyik. Walau bagaimanapun Imam Al-Barzanji telah menghimpunkan kedua-dua riwayat ini dengan menyebutkan bahawa permulaan turunnya Nabi Isa AS adalah di Damsyik. Setelah zuhur, dia turun di Damsyik setelah waktu zuhur. Kemudian beliau pergi ke Baitul Maqdis. Sebab tak jauh mana kan. Pergi ke Baitul Maqdis dan menemui Imam Mahdi ketika sedang sembahyang subuh pada pagi hari yang kedua. Tadi dia kata yang cerita tentang Nabi Isa ni dia turun pada langit dengan memegang dua sayap malaikat. Kalau dia gerakkan kepala dia turun air diumpamakan seperti mutiara. Ini nak maksudkan, ungkapan itu nak memaksudkan menunjukkan keindahan rupa dan pakaian beliau. Keindahan rupa dan pakaian beliau. Kerana warna kuning. Okay. Pada waktu sahur malam itu, tentera Imam Mahdi mendengar satu seruan suci dari atas langit yang mengatakan, telah tiba pertolongan Allah. Pada malam Nabi Isa nak turun tu, telah tiba pertolongan Allah Ta'ala untuk kamu. Seruan ini dengan jelas dapat didengar oleh sekalian tentera Imam Mahdi. Imam Mahdi kan, mereka ni memang nak berjuanglah dengan ikhlas. Memang nak berjihadlah untuk membantu Imam Mahdi. Didengar oleh tentera Imam Mahdi sehingga apabila masuk waktu sembahyang subuh dan setelah selesai azan, sembahyang sunat dan iqamah, Imam Mahdi pun maju ke hadapan untuk menjadi imam. Baru saja Imam Mahdi selesai mengucapkan takbiratul ihram, tiba-tiba kedengaran suara salah seorang di antara makmum yang berkata, silakan maju ke depan wahai Ruhullah. Silakan maju ke hadapan wahai Ruhullah. Mempersilakan Nabi Isa lah. Apabila Imam Mahdi mendengar perkataan ini, ia dengan segera mundur ke belakang
untuk mempersilakan Nabi Isa alaihissalam menjadi imam. Lalu Nabi Isa alaihissalam meletakkan tangannya di antara dua balikat Nabi Imam Mahdi sambil berkata, teruskanlah engkau jadi imam. Kerana sembahyang ini telah diiqamahkan untuk supaya engkau yang menjadi imam. Lalu Imam Mahdi pun menyelesaikan sembahyang subuh itu dengan sempurna. Dalam hal ini sabda Rasulullah, فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحِ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحِ وَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْقُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَةَ يُقَدِّمُ عِيسَى يُصَلِّي وَيَضَعُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدَهُ فِي كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ قَدِّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ وَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُ. Inilah makna tadi tu. Jika imam mereka, Imam Mahdi, telah maju ke depan untuk menjadi imam pada sembahyang subuh, tiba-tiba turun. Maksudnya datanglah Nabi Isa alaihissalam, lalu Imam Mahdi cuba mundur ke belakang. Faraja'a zalikal imam, mundur ke belakang untuk memberi peluang kepada Nabi Isa alaihissalam menjadi imam. Yang kusu, yamshil qahqara. Jadi Nabi Isa alaihissalam menjadi imam dan sembahyang pada sembahyang itu. Maka Nabi Isa alaihissalam meletakkan tangannya di antara dua balikat Imam Mahdi. Fayada'u Isa alaihissalam yadahu. Isa letak tangan dia fi katifaihi, di antara dua balikat Imam Mahdi sambil berkata, Qaddim fasalli, majulah. Qaddim, teruskanlah engkau menjadi imam kerana sembahyang ini. Fa innaha laka uqimat wa yusalli bihim imam. Kerana sembahyang ini telah diiqamah untuk supaya engkau yang menjadi imamnya. Maka Imam Mahdi pun meneruskan sembahyang itu sehingga sempurna. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Setelah sembahyang subuh ini barulah penyerahan kuasa dari Imam Mahdi kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah sembahyang subuh ini berlakulah penyerahan kuasa dari Imam Mahdi kepada Nabi Isa alaihissalam, seperti apa yang disebutkan di dalam kitab Al-Qaulul Mukhtar Hashimiyun yadfa'ul khilafata ila Isa bin Maryam. Artinya antara sifat Imam Mahdi itu ialah beliau seorang Hashimi, keturunan Bani Hashim, keturunan Nabi lah, keturunan Bani Hashim, yang menyerahkan khilafah kekuasaan kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Hashimiyun yadfa'ul khilafata ila Isa bin Maryam. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal dan bangsa Yahudi. Mana nampaknya tugas Isa diturunkan ialah untuk membunuh Dajjal dan bangsa Yahudi. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam mengajak tentera Imam Mahdi. Kita ingat bila disebut tentera Imam Mahdi, termasuklah yang kita sebut tadi itu, At-Taifah Mansurah, Ashab Rayatis Sud. Ingat tu. Untuk menyerang Dajjal. Apabila Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, maka hilanglah segala kekuatan dan kesaktiannya. Zaba, dulu, larut. Zaba tu makna cair. Zaba, dululah, larutlah, makna cairlah. Dajjal kama yazubul milhu fil ma, seperti luluhnya yazubu al milhu, garam fil ma'i, di dalam air. Maksudnya hilanglah segala kekuatan dan kehebatannya kerana Dajjal sendiri tahu bahawa Nabi Isa bin Maryam lah yang akan membunuhnya. Di dalam kitab Al-Isya'ah, Imam Al-Bazanji ada menyebutkan bahawa Dajjal, walaupun ia telah mengetahui bahawa ia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam,
namun ia sempat juga membuat helah untuk menipu Nabi Isa alaihissalam, tetapi helahnya sudah tidak berarti lagi. Imam Al-Banzi menyebutkan bahawa ketika Dajjal mula melihat Nabi Isa alaihissalam pada pagi hari itu, iaitu setelah berlalu kurang lebih 3 jam dari terbitnya matahari, ia cepat-cepat berkata kepada tenteranya, oh, dia tipu. Dia nak suruh orang ingat dia ni pegang kuat pada agama dia lah. Dia berkata, aqimus salah. Tamatlah sekarang, kita mau mendirikan semayang. Maksudnya mari cepat. Semayang apa, matahari dah terbit dah. Maksudnya mari cepat iqamah untuk kita dapat semayang berjamaah bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Lalu Dajjal berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi Isa, telah diiqamahkan untuk kita semayang berjamaah. Dengan perkataan itu Dajjal seakan-akan menunjukkan iltizamnya, keteguhan diriannya dengan ibadah semayang, supaya Nabi Isa alaihissalam menyangka bahawa ia bukan Dajjal yang dicari-cari oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya hilal Dajjal ini sangat lemah sekali dan menunjukkan atas kebodohannya sendiri tentang waktu ibadah semayang itu sendiri. Semayang apa yang mahu dikerjakan oleh Dajjal pada ketika itu, sedangkan sudah berlalu 3 jam dari terbitnya matahari, kurang lebih pukul 9 pagi. Ini menunjukkan bahawa Dajjal itu sendiri tidak mengetahui waktu semayang, tidak mengetahui semayang fardu dalam Islam. Nabi Isa alaihissalam telah mengenali Dajjal mengikut sifat-sifatnya yang telah diberitahu oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, beliau tidak dapat ditipu oleh Dajjal. Dan beliau tidak ragu-ragu menjawab ucapan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam berkata, ya adu Allah, wahai musuh Allah, za'amta annaka rabbul alamin, engkau telah mengatakan bahawa engkau adalah Tuhan semesta alam, faliman tusalli, maka engkau nak semayang, engkau nak sembah siapa? Kan, kalau awak kata awak Tuhan, engkau nak semayang untuk siapa? Faliman tusalli, inna li fika darbatan lan tasbiqani bih. Maka engkau hendaklah sesungguhnya Allah Ta'ala telah menentukan, inna li fika darbatan, Allah telah menentukan bahawa aku akan membunuh engkau. Darbah tu akan pukul, akan bunuh engkau dengan satu tikaman yang tidak mungkin engkau terlepas daripadanya. Inna li fika darbatan, yang engkau tidak mungkin terlepas daripadanya. Lan tasbiqani biha, engkau tidak mungkin terlepas daripadanya dan tidak mungkin engkau terlebih dahulu membunuhku. Ketika itulah Dajjal cuba untuk melarikan diri, namun usahanya itu sia-sia sahaja. Ia akan ditikam oleh Nabi Isa alaihissalam dengan 9 lembing yang tajam yang dibawa turun dari langit. Oh, lembing itu pun turun dari langit. Akan mengenai ulu hati Dajjal yang menjadikannya terus tersungkur mati. Seandainya Nabi Isa alaihissalam tidak membunuhnya dengan lembing itu, Dajjal juga pasti akan mati kerana takut melihat Nabi Isa alaihissalam. Dajjal akan luluh dan semua anggota badannya akan meleleh jatuh ke tanah kerana sangat takutkan apabila ia berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal ini di satu tempat yang bernama Babul Lud, bab pintu Babul Lud, dekat Baitul Maqdis, setelah berlalu 3 jam dari terbitnya matahari. Begitu jugalah di hari kedua beliau turun dari langit. Hari kedua apabila Dajjal telah mati, Nabi Isa alaihissalam meneruskan jihadnya dengan dibantu oleh Imam Mahdi dan tenteranya. Mula-mula Nabi Isa alaihissalam akan membunuh tentera-tentera yang setia kepada Dajjal. Yahudilah yang terdiri daripada 70,000 orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Mereka akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di kawasan Baitul Maqdis juga, sehingga tidak tinggal seorang juga pun di kalangan mereka kecuali akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ini ada hadis menceritakan ini daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Abi Hurairah
radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, tidaklah akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin membunuh sekalian orang Yahudi. Membunuh sekalian orang Yahudi. Hatta yakhtabi al-Yahudi min wara'il hajar. Apabila orang Yahudi itu bersembunyi, yakhtabi. Bila bersembunyi, orang Yahudi itu sembunyi di mana? Di sebalik batu. Min wara'il hajar. Hajar tu batu. Sambil-sambil ambil lah bahasa Arab. Min wara'il hajar, di sebalik, di belakang batu. Wasyajar, pohon kayu, pokok. Fayaqulul hajar. Dan batu itu akan bercakap. Dan pokok pun akan bercakap. Fayaqulul hajaru wasyajaru. Ya Muslim. Wahai orang Muslim. Wahai orang Islam. Haza Yahudi khalfi. Ini ada Yahudi di belakang aku. Kemari. Dan bunuhlah dia. Ta'al faqtulhu. Faqtulhu. Bunuh dia. Illa al-gharqad. Bunuh dia. Kecuali pohon raqad. Kecuali pohon gharqad. Fa'innahu min syajaril yahud. Semacam pohon berduri lah. Ada duri. Kerana semuanya pohon ini adalah dari pohon Yahudi. Oleh sebab itu, ia melindunginya. Pohon itu melindungi dia. Hadis ini menjanjikan kemenangan yang sangat besar kepada kaum muslimin dalam memerangi orang-orang Yahudi. Jadi walaupun orang-orang itu merancang dan berusaha sedaya upaya untuk membunuh dan menyesatkan umat Islam, namun akhirnya orang-orang Yahudi akan binasa juga di dalam kepungan umat Islam. Umat Islam akan membunuh dan menghapuskan semua kaum Yahudi yang ada di permukaan bumi ini dengan pimpinan Nabi Isa alaihissalam. Dan umat Islam akan ditolong oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Sehingga batu dan pohon kayu pun akan memberi pertolongan kepada mereka. Semua orang-orang Yahudi akan dibunuh. Begitu juga orang-orang Nasrani, Kristian. Kecuali yang masuk Islam dari kalangan mereka. Maka ia akan selamat dari pembunuhan. Selain dari dibunuh, orang-orang kafir tidak dapat menghirup nafas Nabi Isa alaihissalam. Apabila mereka terhirup bekas udara nafas Nabi Isa alaihissalam, maka mereka akan mati dengan seketika itu juga. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi. Ada hadis menyebutkan tentang itu. Fala yahilu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata. Orang kafir tidak akan dapat menghirup angin dari hembusan nafas Nabi Isa. Mereka akan mati illa mata. Wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfu. Dan kalau dia terhirup, maka ia akan mati. Sedangkan nafas Nabi Isa alaihissalam dapat dirasakan sejauh mata beliau memandang. Mana nafas dia kuat ke? Allah bagilah, tak kuat pun maknanya dia ada ni lah. Mana Orang. Allah bagi kelebihan lah pada nafas dia tu. Kalau duduk jauh mata memandang, orang rasa lagi nafas dia tu. Untunglah orang yang bertaubat dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kerana taubat mereka masih lagi diterima oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang perlu dipertahankan oleh orang-orang Kristian yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa alaihissalam sendiri yang akan mematahkan seluruh salib dan mengajak mereka kepada agama yang sebenarnya, itu agama Islam. Firman Allah, wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Surah An-Nisa ayat 159. Itu tiada ada seorang jua pun dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani kecuali ia akan beriman dengan Nabi Isa alaihissalam sebelum kematiannya nanti. Jadi Nabi Isa lah pula jadi sebagai apa? Khalifah lah. Pada ketika itu yang apa ni? Bawa kesenangan, kebahagiaan, ketentraman. Zaman lepas ni, zaman ni aman damai lah. Aman lah. Baru Selama beberapa tahun kan. Selama 6 tahun tu lah. Salah kita menjadi khalifah ni.
Okey. Lepas tu apa? Dalam salah. Ustazah, lepas tu ramai balik orang kafir kan? Ha. Tu bila kata Pada bila zaman nak, Nabi Isa ni dia macam orang semua hidup dalam Islam lah, orang beriman. tu yang Lepas dia kata tak besok ada, lepas dia tak besok- ada baru. Lepas dia tak ada, lepas dia mati baru main balik. Mana Oh. mereka apa ni? Percaya balik Nabi Isa tu Tuhan lah apalah. Lepas Nabi Isa tak ada tu, mati tu, datanglah zaman tu yang dekat-dekat lah dengan nak kiamat lah. Tu yang kata bila angin datang tiup tu orang Islam semua mati, tinggal orang kafir je untuk kiamat. Tinggal orang kafir saja. Lama dah Ustazah masa tu. 9 tahun ke berapa tahun lepas Nabi Isa. Tapi takkanlah sat sangat no. Lepas boleh ni balik. Kalau ikut Nabi Isa 40 tahun yang Nabi Isa tu. Ha? Kan 40 tahun. Dia umur 40 tahun. kita 40 Hmm. tahun lagi. Tu yang masa Ustazah baca tadi yang 12 tadi kan. Dia kata Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit dan umur beliau ketika itu hanyalah 32 tahun saja. 22-33 kan. Lepas tu Beliau akan hidup pula selepas diturunkan nanti selama 40 tahun. Lama. Orang Cik Pah tak dengar. Orang Cik Pah tak dengar. Kau tak dengar eh? Ha. Dengar tak? Nanti saya buat. Tadi ingat tak Ustazah baca yang tadi yang nota kaki tadi 12 tu. Kan dia kata Isa. Dengar tak? Tak berapa dengar, jauh. Oh. Tak dengar. Susah. Oh, yang Ustazah ada beritahu Nabi Isa turun, tempoh dia tu tak pasti, cuma dia sempat berkahwin dan ada anak. Selepas itu baru dia meninggal. So tempoh dia di bumi tu tak pasti, Ustazah kata. Cuma dia sempat berkahwin dan sempat ada anak seorang. Okey ni. Nota kaki 12 tadi. Nota kaki 12 yang Ustazah baca tadi. apa dia? Nota kaki. Footnotes. Kat situ kan dia kata ada dia nanti dia kata hidup selepas diturunkan nanti selama 40 tahun. Kan 40 tahun. Ada orang kata 40 tahun. Tapi ada hadis kata pula 7 tahun je lepas tu. Maknanya ulama nak apa ni, kita kata nak mewafiqkan antara dua hadis tu. Mereka mengatakan dia umur 40 tahun tu iaitu umur 40 tahun Nabi Isa di dunia. Mana dikira sejak daripada dia duduk di dunia sebelum dia diangkat tu selama 33 tahun. Dan dia turun sebab tu maknanya campur 7 tahun sebab ada hadis yang kata 7 tahun, mana jadi 40 tahun lah. Jadi dia kira macam tu lah. Maknanya 40 tahun tu makna selama dia hidup di dunia itu, sebelum dia diangkat dan selepas dia turun balik tu. Campur dua jadi 40 tahun. Kalau 40 tahun lepas dia turun tu lama sangat lah kan. Sebab ada hadis yang sebut begitu. Jadi ulama tu memuafiqkan, makna menyesuaikanlah dua hadis tu, disebut macam tu. 40 tahun tu makna campur. Mana zaman dia hidup sebelum dia diangkat dan selepas dia turun. Selama 7 tahun tu campur 2 jadi 40. Itulah. Okey. Ada lagi pertanyaan? Nabi satu saja bisa mematahkan salib, membunuh Kristian. Jadi ni kerja ada lagi lah. Tugas Nabi Isa ni yang dijalankan. Nabi Isa mematahkan salib
hadir, menunaikan jizyah dan meninggalkan zakat. Disebutkan dalam hadis, wa yakunu Isa bin Maryam fi ummati hakaman adlan. Maka Nabi Musa AS akan menjadi raja yang adil dan pemimpin yang lurus, mematahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah dan meninggalkan zakat. Maksud hadis ini ialah Nabi Isa AS akan menjadi pemimpin yang adil setelah menerima penyerahan kuasa dari Imam Mahdi, dan beliau akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan membawa satu syariat yang baru. Mana bukan dia bawa syariat baru, mana dia akan menjalankan syariat Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad SAW mengikut syariat yang pernah dibawa oleh beliau ketika menjadi Rasul dulu, itu sebelum beliau diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit. Nabi Isa AS juga akan mematahkan salib dan mendustakan orang-orang Kristian yang mengatakan bahawa beliau itu anak Tuhan yang telah disalib oleh orang-orang Yahudi. Nak membatalkan tentang kepercayaan orang-orang Kristian yang mengatakan bahawa beliau anak Tuhan. Padahalnya dia tak sebut macam tu. Dalam Quran ada sebut kan, dia kata apa macam tu, kata dia ni anak Tuhan yang telah disalib oleh orang Yahudi. Nabi Isa juga akan membunuh khinzir atau babi untuk lebih menunjukkan bahawa binatang khinzir itu adalah haram dalam syariat Nabi Isa. Haram dalam syariat Nabi Isa. Diharamkan, tapi mereka makan juga. Mungkin mereka sembunyikan ke, mereka padam ke hukum tu. Kerana ada sebahagian dari orang Kristian yang menganggap halal daging khinzir itu, dan mereka mendakwa itu adalah ajaran Nabi Isa AS. Jadi apabila Nabi Isa AS memusnahkan khinzir, maka jelaslah kebohongan mereka itu. Nabi Isa AS juga akan menghentikan sistem jizyah, kerana sudah tidak ada lagi orang kafir yang tinggal di dalam negara Islam yang akan dipimpin oleh Nabi Isa. Orang Yahudi itu, orang Yahudi atau Nasrani akan mati kerana mencium nafas Nabi Isa, atau mereka akan dibunuh, ataupun mereka akan masuk Islam. Dua aja mereka ni. Mereka ni akan dibunuh sebab mereka tidak Islam, atau mereka akan masuk Islam. Nabi Isa AS juga akan menghentikan sistem zakat, kerana waktu itu sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Semua orang telah kaya dan cukup segala keperluan hidup. Semua orang akan hidup aman dan sejahtera. Itu kalau kita tengok dalam ni, dalam peta belakang ni kan. Peta belakang ni kan, dalam peta belakang ni. Kan? Macam mana? Masa kemakmuran di bumi. Masa kemakmuran di bumi ni, masa ni lah Nabi Isa membasmi agama palsu. Yang apa ni? Ada ero-ero ditunjuk tu kan? Masa kemakmuran bumi. Ini masa makmur lah ni. Isa menikah dan naik haji ke Mekah. Masa kemakmuran. Dan itulah berapa tahun tu, dia tak sebut lah kan. Tapi dia kata lepas tu, Eros lepas tu, Isa meninggal dunia. Bila Isa meninggal dunia, muncul lagi kekafiran, muncul lagi kelompok yang menyembah Isa. Inilah yang kata muncul pula ni. Muncul jadi kafir pula ni. Eros terusnya. Muncul lagi kelompok yang menyembah Isa. Kemudian pada masa itu keluarnya binatang melata dari bumi. Ini baru terbit matahari dari barat. Tak terima adalah. Tak terima ada. Taubat dan tak terima ada. Kalau orang tak beriman, nak beriman satu tak terima dah. Kan? Okey. Betul. Nabi Isa AS juga menghentikan sistem zakat.
itu sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Orang dah senang makmur atau semua satu. Semua orang telah kaya dan cukup segala keperluan hidup. Semua orang akan hidup aman dan sejahtera. Aman dan sejahtera dalam beberapa tahun saja tu. Dalam beberapa tahun saja. Ustazah, kalau Ya. kita kan dalam buku ni, muka surat 204-205, dia kata seolah-olah Nabi Musa tu hidup selepas dia turun selama 40 tahun. Muka surat 205. 205. Ya. Dia kata umur beliau setelah berkahwin ini masih tinggal. Maksudnya dia turun pada tahun yang ke-21 setelah beliau turun ke bumi tu, dia 19 tahun lepas tu Nabi Isa AS setelah beliau turun nanti ialah 40 tahun seperti apa yang disebutkan dalam beberapa buah hadis yang sahih. Setelah cukup 40 tahun dari turunnya Nabi Isa AS, beliau akan meninggal dunia di Madinah. Setelah cukup 40 tahun. Muka surat 205, Ustazah. Itulah makna ada hadis yang mengatakan itu. Ada hadis. Ada hadis lah. Ada hadis lain yang mengatakan dia selepas diturunkan tu 7 tahun. Ada hadis yang mengatakan itu. Jadi ulama pun menyesuaikan, menyesuaikan kata 40 tahun tu iaitu dicampurkan 7 tahun dengan makna 30 beberapa tahun yang dia sebelum dia angkat langit tu, umur dia 33 tahun tu. Perbezaan pendapat lah ya. Perbezaan pendapat lah ni. Yang kita memang 40 tahun. Yang 40 tahun dia hidup selepas tu memang 40 tahun. Cepat sangat dia patah balik kepada kafir kan Ustazah? Ya. Itu macam satu ni lah. Sebab dari zaman Nabi-Nabi dulu. Macam tu lah. Tak ada Nabi je sekejap macam zaman Nabi Musa tu. Tak nampak Nabi je sekejap. Nabi Musa nak pergi mana? Nak pergi jumpa Allah, nak pergi dapat wahyu. Sekejap je tu. Atau minta lembu ke lah, nak sembah apalah. Kan? Tu kita kata masih duk tahu kata Nabi dia pergi sekejap je nak pergi menerima wahyu tu. Ditambahlah. Tambahlah. Lama sikit ke? Tak ada Nabi, tak ada pemimpin. Lagi lah. 40 hari je boleh jadi boleh jadi satu. Asyad punya misi dia. Sebab apa? Jadi 78 ya. Dan mula Hijrah tu dah habis dah 179. Dia ucapan terakhir tentang Dajjal tu. Ucapan terakhir tentang Dajjal. Ucapan terakhir tentang Dajjal. Ucapan terakhir tentang Dajjal. Seperti apa yang telah kita ketahui bahawa Dajjal telah membawa sebesar-besar fitnah atau ujian yang tak pernah berlaku seumpamanya di atas muka bumi ini. Sangat ramai orang yang akan tertipu dengan helahnya. Apakah lagi orang yang lemah imannya. Ia dengan mudah terpedaya dengan muslihat Dajjal. Kemunculannya adalah merupakan salah satu di antara tanda kiamat yang besar dan merupakan salah satu di antara keyakinan yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana tidak diragu-ragu lagi lah kemunculan Dajjal ini. Jadi hadis-hadis yang telah disebutkan oleh para ulama ahlul hadis, terutama apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ialah dengan jelas menunjukkan kepada kita bahawa Dajjal itu pasti akan muncul. Dan kemunculannya merupakan satu ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Dan dengan jelas pula bahawa Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya beberapa keistimewaan pada Dajjal ni. Dan kekuasaan seperti menghidupkan orang yang telah mati dari bunuhannya, memberi kesuburan dan kekayaan kepada golongan yang mengikutinya dan percaya kepada ketuhanannya. Ia memiliki seumpama syurga dan neraka
dan 2 buah sungainya. Manakala hujan pula akan turun mengikut perintahnya, maka segala ini akan berlaku menurut kehendak dan ketentuan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala akan menghilangkan semua keismuan ini dan menjadikannya lemah daripada membunuh lelaki mukmin itu untuk kali yang kedua, dan ia sudah tidak dapat membunuh siapapun juga setelah kejadiannya dengan lelaki mukmin itu. Akhirnya segala sesuatu yang dimilikinya menjadi hancur dan dia pun akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, dan Allah Ta'ala akan memenangkan golongan yang beriman dan membasmi segala bentuk syirik dan kekufuran. Dari apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lalu, kita juga dapat mengetahui bahawa Dajjal mengaku sebagai Tuhan yang berkuasa. Demikian, Allah Ta'ala juga telah menjadikan dalam diri Dajjal itu bukti yang jelas yang dapat menunjukkan kebohongan pengakuannya itu. Iaitu ia jelas sekali di mukanya dengan dibutakan matanya yang kanan. Maka ia kelihatan kecut seperti buah anggur yang kering. Begitu pula matanya yang kiri tertonjol ke depan. Jadi bagaimana ia mengaku sebagai Tuhan? Tuhan takkan macam tu. Dia kan? Jadi bagaimana ia mengaku sebagai Tuhan yang berkuasa sedangkan ia lemah dari memperbaiki kecederaan yang jelas yang ada dalam dirinya sendiri. Dan dia juga tidak dapat memadamkan tulisan yang terpampang di atas dahinya yang menunjukkan kekafirannya. Jadi tulis kafara ataupun kafir. Oleh kerana itulah, orang yang tertipu dengan Dajjal hanyalah orang-orang yang lemah pendiriannya, bodoh pada akalnya, mempunyai kepentingan untuk merebut kesenangan dunia yang fana ini, atau juga mereka yang tidak sabar menahan penderitaan dan tekanan yang akan dikenakan ke atasnya. Dajjal sendiri sedang yang menegari kelemahannya ini, dan ia tahu bahawa dia itu adalah seorang pembohong. Oleh kerana itu dia tidak mahu tinggal lama di suatu tempat. Dia kuasa orang yang berfikir, merenungkan kelemahannya itu. Lalu orang itu tidak mahu lagi percaya dengan ketuhanannya. Oleh kerana itu Rasulullah SAW telah menyebutkan tanda utama Dajjal itu ialah buta matanya yang kanan dan tertulis di dahinya tanda kekafiran yang boleh dibaca. Orang tak boleh baca pun dia boleh baca pada ketika itu. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tertipu dengan fitnah Dajjal ini, dan hal ini lebih jelas lagi akan diungkapkan oleh laki-laki mukmin yang telah dibunuh Dajjal kemudian dihidupkannya semula dengan ucapannya, sebenarnya aku hanya bertambah yakin dengan bahawasanya engkau adalah pembohong besar, kan? Bagi beriman itu. Jadi fitnah Dajjal adalah sebesar fitnah yang berlaku di atas muka bumi sejak Allah Ta'ala menciptakan Adam AS sampai hari kiamat nanti. Oleh kerana itu, semua Nabi-Nabi telah memperingatkan umat mereka dari fitnah Dajjal ini dan juga telah mengajarkan kepada mereka jalan keluar atau jalan selamat dari godaannya. Rasulullah SAW adalah Rasul yang sangat sayang kepada umatnya. Baginda selalu mengingatkan kita dari bahaya fitnah Dajjal ini. Bahkan baginda menyuruh kita berlindung dengan Allah Ta'ala dari godaan Dajjal, sama dengan menyuruh kita berlindung dari siksa api neraka dan azab kubur. Kan dalam tahiyat akhir. Itu kena ingat tu. Kita istiqamah, paksa diri kita. Seperti mana seorang sahabat kan memaksa anak dia supaya semayang balik kalau tak sebut tu. Ini jelas kita dapati dalam doa yang telah diajarkan oleh baginda kepada kita, yang sunat dibaca pada tiap-tiap kali membaca tahiyat akhir dalam semayang, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Itu mengikut Imam Tawus dan mengikut Imam Zahiri, doa itu wajib dibaca pada setiap solat. Ikut imam ni, tu yang apa tu? Sahabat tu dia mewajibkan anak dia supaya baca. Para ulama salaf dan khalaf turun-temurun sentiasa mengingatkan anak-anak mereka dari godaan Dajjal ini. Bahkan Imam Abdul Rahman Al-Muharibi ada berkata adalah menjadi satu kewajipan mengingatkan anak-anak di tingkatan prasekolah lagi tentang Dajjal ini. Ini kesemuanya merupakan usaha-usaha yang dibuat untuk memastikan
supaya kita tidak menjadi mangsa fitnah Dajjal. Usaha yang seperti ini hendaklah diteruskan dan kesedaran umat tentang bahaya Dajjal ini hendaklah sentiasa ditingkatkan. Apakah lagi di zaman yang sedang kita alami sekarang, zaman yang dipenuhi dengan berbagai ujian, di mana orang yang terlalu banyak melupakan sunnah Nabi dan ramai yang tertipu dengan budaya Barat dan kehidupan yang bercirikan materialistik atau kebenaran. Allah Ta'ala dengan limpahan rahmat dan kurnianya sentiasa memelihara dan melindungi kita dari segala ujian dan malapetaka. Dan semoga Allah Ta'ala memperkuat iman dan keyakinan kita dan anak cucu kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay. Ya. Fitnah Dajjal, ya, ingat. Terus. Okay. Mungkin setakat ini ikut hari ini. Apa yang kita nak sharekan lagi selain daripada apa maklumat yang kita dapat hari ini? Ini menara putih nih, menara putih. Menara putih, menara putih. Okay, cuba kita buat soalan sikit. Mengapa Allah turunkan Dajjal? Untuk apa? Try Semakin hampir kiamat, manusia semakin lalai, makin lupa, makin longgar iman. So di sini Allah mungkin nak menguji ataupun nak mengingatkan kembali manusia tentang Allah. Ya. Dijelaskan fitnah Dajjal itu untuk menggerunkan manusia, menggerunkan terutamanya orang-orang Islam lah kan. Ya. Orang Islam yang lemah iman, kenalah kuatkan iman kan. Kerana kelemahan iman itulah membawa kita senang ikut Dajjal. Selain daripada tu, kabar gembira ya, kabar gembira. Allah nak hapuskan orang Yahudi. Apa ni? Itu kalau sebab turunkan Isa kan. Turunkan Isa. Ada sebab tu sebelum tu adalah Dajjal. Ni turunkan Isa adalah untuk kabar gembira kepada kita, iaitu Allah nak menghapuskan seluruh orang Yahudi, Nasrani yang tak percaya kepada Allah. Lagi apa yang kita boleh sharekan? Buatlah ibadat sebanyak mungkin untuk ikut. Maknanya dan memahami sedikit sebanyak tentang perkara yang akan berlaku di akhir zaman ini. Hendaklah kita giatkan kita untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, untuk kita menghadapi zaman-zaman akan datang. Tahu kalau kita tak menghadapi zaman ini pun, kita akan hadapi Fitnahnya fitnah dia. Kita akan hadapi apa? Kita di barzah nanti. Di barzah kita akan hadapi, dan kita akan hadapi juga di mahsyar nanti, di mahsyar. Banyak perkara-perkara yang harus kita lakukan, ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan untuk kita menghadapi ini semua ni. Pertama dalam barzah dan mahsyar. Sebab
Kalau terlepas kita daripada dua tu, alhamdulillah lah. Mana kita akan berikan kepada kita syurga. Kalau kita tak lepas dalam dua ni, itulah sebagai sebagai memberi kekuatan kepada kita lah bila kita baca ni, kita faham tentang fitnah Dajjal ni. Kita inginlah dengan itu membawakan kepada kita ingin sangat untuk memperelokkan ibadah kita, banyakkan ibadah kita, dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang boleh menolong kita nanti, insya-Allah. Okey, ada apa lagi kita nak share? Ustazah, Ya. ni semua manusia mesti melalui titian sirat sebelum masuk syurga, kan? Ya. Tapi tadi Ustazah ada cakap yang ada Dajjal nak bunuh siapa tu, ada seorang yang mukmin, orang Islam tu kan, lepas tu dicampak terus ke syurga tadi. Oh, yang tu. Kata yang campak kaki ke syurga. Itu terpulang pada Allah lah, kan? Maknanya bukanlah maknanya kepada Allah lah. Oh, Mana itu pulang kepada Allah lah. Allah nak, sebab dia kata tu orang syahid yang paling utama sekali lah, orang tu lah. Mana orang mukmin tu, mukmin yang sanggup korbankan diri dia untuk pastikan kepada orang ramai yang sedang yang sedang berada dalam perasaan ni, ragu-ragu betul kan ni Dajjal ni, dia nak korbankan diri. Okey, kalau betul dia Dajjal, tak apa, aku nak korbankan diri aku. Jadi makna dia telah melakukan satu perbuatan yang membawakan dia kepada syahid lah. Jadi Allah juga yang bagi kuasa kepada Dajjal kan, bagi masuk dalam api tu, tentu masuk dalam syurga. Itulah kepada Allah lah. Allah tu harus bagi dia, harus bagi Allah. Satu sifat yang ni harus bagi Allah. Sifat yang harus bagi Allah. siapa macam orang-orang yang macam Nabi Muhammad, semua orang-orang yang beriman semua, dia pun walaupun duduk dekat alam barzah tapi dia pun rasa macam syurga Ya. Macam tu lah kot kan. Okey, tak ada apa dah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Ni Fat kita ni okey ke? Fat, Fat, mana ada Fat? Fat kat rumah dia ada Tak, dia tak okey kot. Diam itu. dia ada tetamu. Saudara mara dia datang. Going takut. Patutlah tak Tahu tahu lah. Tahu berapa orang ni hari ni? 12. 12. Tapi Fat on juga kan, Fat on juga dia punya ni. Nampak ada 12 ni. 12. Okey. Okey. Kita nak baca doa apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana farjukhu ilaina 'inda hajatina ilayk wa la tansina ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri al-rijal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yustajabu lahu wa la yusma'. Allahumma inna
Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Allahumma inni Allahumma barik lana ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah fi azwajina wa auladina wa banatina wa ahfadina wa hafidatina. افتح لنا ولهم الخيرات. افتح لنا ولهم الخيرات. افتح لنا ولهم الخيرات والبركات ورزقا حلالا طيبا. وقنا السيئات والفواحش. وقنا السيئات والفواحش والأضرار والأمراض والأسقام. ولا تحرمنا برهم وإحسانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك. Minkum taqabbal. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Lagi semua sahabat-sahabat insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jumpa Okay. lagi. Mani ada. Sini. Kita ada kat putih-putih dah ni. Bumi. Ha? Kita telah mau menaikkan haji dan berbagai pendapat. Okey, ma'asalama. Selamat. Wa ila liqa. Ila liqa. Okey. لقاء غدا إن شاء الله. InsyaAllah. InsyaAllah. إن شاء الله. Tak tutup daripada Taklah. pada tadi. Kan bila tekan ni, dia naik lift ni, lepas tu living. Leave. Ni, Izamin, Izamin, Amin, dah solat ke?